Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 17 April 2023 bersama saya, Pia Enadia. Bekas Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob memberi peringatan keretakan hubungan lebih teruk boleh berlaku antara parti dalam gabungan kerajaan perpaduan. Ini kerana menurutnya jika tiada persefahaman boleh berlaku pergeseran kenyataan antara UMNO dan DAP berhubung peranan masing-masing bagi menghadapi PRN akan datang. Memetik utusan Malaysia, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu jelas kelihatan apabila dua pemimpin parti saling membalas kenyataan yang dilihat mampu memberi kesan negatif dan akhirnya boleh menyebabkan perpecahan. Mengulas lanjut, Ismail memberitahu hubungan UMNO dan DAP seperti perkahwinan paksa yang akhirnya tidak akan menjadi kerana tiada perasaan antara satu sama lain. Terdahulu Naib Pengerusi DAP Perak Aziz Bahari berkata, tidak nampak peranan UMNO dalam menarik sokongan orang Melayu kerana peranan itu kini dimainkan oleh PN. Kenyataan itu kemudiannya dibalas ahli MKT UMNO Nur Jazlan Muhammad dengan berkata, kesukaran parti itu menarik sokongan Melayu kerana melihat adanya DAP sebagai liability. Jelas Jazlan, perkara itu menjadi cabaran kepada UMNO untuk memenangi semula keyakinan orang Melayu terutama dalam menghadapi PRN akan datang. Sementara itu, Ismail yang juga ahli Parlimen Berak berkata, penerimaan kerjasama politik antara UMNO dan DAP seharusnya diterima di semua peringkat, bukan di peringkat kepimpinan semata-mata. Mengulas mengenai kenyataan itu, DAP tidak dapat membaca apa yang dimaksudkan Ismail mengenai kedudukan kerajaan perpaduan sekarang. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke sebaliknya menasihatkan ahli Parlimen Berai itu agar memahami pembentukan kerajaan selepas PRU pada tahun lalu adalah dengan mengikut nasihat Yang di-Pertuan Agong. First of all, marriage is an institution, that it should be protected. But anyway, in the political corporation, the concept of marriage is not appropriate. Okay, it's not applicable in political corporation. It is not a marriage. It is a corporation. Okay? It is a corporation because of the need to form a stable government, and the corporation are encouraged by the Yang di-Pertuan Agong. So I would like to remind Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob that this cooperation between Pakatan Harapan and Barisan Nasional to form the unity government is at the advice of the Yang di-Pertuan Agong. Jadi janganlah sebagai mantan Perdana Menteri dia tiap-tiap hari ingin nak lihat perpecahan dalam kerajaan ini. Jadi saya tak tahulah apakah hasrat beliau seolah-olah nak lihat perpecahan dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Berita seterusnya, Lim Kit Siang berkata kenyataannya yang dibuat mengenai isu pembebasan Najib Razak bertujuan untuk melihat UMNO menjadi kuat berbanding PAS dan bersatu. Veteran DAP itu berpendapat satu-satunya cara untuk UMNO kembali gemilang ialah kembali kepada dasar dan prinsip asas pembinaan negara seperti termaktub dalam perlembagaan dan rukun negara. Mengulas lanjut, Kit Siang berkata, UMNO perlu mengembalikan kebebasan badan kehakiman dan memberikan keutamaan kepada usaha memerangi rasuah sebagai keutamaan. Justeru Kit Siang menjelaskan, dia tidak percaya pengampunan Najib boleh membawa nafas baru kepada UMNO selepas kekalahan parti tersebut dalam dua PRU yang lepas. Sebelum ini, bekas ahli Parlimen Iskandar Puteri itu dikritik selepas melontarkan amaran bahawa kerajaan perpaduan boleh runtuh sekiranya Najib mendapat pengampunan diraja. Kit Siang berpendapat pengaruh Najib kepada UMNO jika dinilai berdasarkan kepada PRU lalu adalah terbatas. Selain Kit Siang, veteran PKR Hassan Abdul Karim turut menyatakan rasa keberatan untuk menerima pengampunan terhadap Najib.
Kedua-dua mereka bagaimanapun mendapat kritikan daripada ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi yang mendakwa PH bimbang kembalinya Najib ke persada politik negara akan mengukuhkan pengaruh UMNO. Menteri Pengangkutan Anthony Loke mempelawa bekas pendahulunya Wee Ka Siong hadir ke lapangan terbang untuk bertanya sendiri kepada penumpang berkaitan harga tiket pesawat mereka. Kesaan itu dibuat setelah pemimpin DAP dan MCA itu bertelagah berkaitan harga tiket yang didakwa Wee sebagai mahal sehingga mencecah lebih RM3,000 semasa musim perayaan ini. I'm not upset with him, okay? I want to invite him to join me to send off the passengers on the KL Tawau flights on the fixed fare on Thursday. This Thursday, 20th of April, the date that he has picked, probably is very auspicious for him on that particular day. So 20th of April, I want to make an open invitation to him at 10:15 p.m. on 20th of April, this Thursday night, to send off on the KL Tawau flight AK9746. That is a fixed fare for his information. RM249 across all tickets, 185 passengers. So if he do not believe that there is such a low fare, I invite him to join me to interview each and every of the passenger on Thursday night. Sebelum ini, Wee telah menyiarkan tangkap layar di Facebooknya yang menunjukkan tiket penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tawau berharga RM3,138 pada 20 April. Tambah Wee, syarikat penerbangan tidak mempunyai alasan untuk tidak menambah kekerapan penerbangan selagi punyai kapasiti. Lebih-lebih lagi kini muatan penumpang tidak lagi dihadkan seperti ketika kemuncak pandemik COVID-19. Wee juga berkata dia menjangkakan jawapan standard kerajaan adalah dasar kerajaan tidak mengawal tambang penerbangan kerana dynamic pricing mechanism. Hari Raya Puasa akan disambut pada 21 atau 22 April ini. Dalam perkembangan yang lain, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar hari ini menafikan rumah dan pejabatnya digeledah oleh SPRM seperti dilapor portal media tertentu. Penafian itu dibuat Sivakumar ketika ditemui media di Putrajaya. YB, is it true that your house was raided yesterday? There was a report. YB. Tak adalah. Yeah, that's why we wanted to check. No. Terdahulu, ahli Parlimen Batu Gajah itu ditanya mengenai laporan sebuah portal berita yang mengatakan SPRM membuat penggeledahan selepas memberi keterangan kepada agensi anti rasuah tersebut semalam. Untuk rekod, SPRM menyerbu pejabat Kementerian Sumber Manusia di Putrajaya pada Khamis lepas dan seorang pegawai kanan Sivakumar turut ditahan. Sehari kemudian, Setiausaha Sulit Sivakumar pula ditahan dan direman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Selain itu, seorang ahli perniagaan dari Ipoh ditahan dalam siasatan yang dikatakan melibatkan rasuah bernilai RM97 juta. Menjelaskan perkembangan siasatan, Sivakumar memberitahu dia tidak ditahan oleh SPRM, sebaliknya hanya dipanggil untuk memberi keterangan. Akan bagi kerjasama yang penuh. Semalam, Sivakumar hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya untuk memberi keterangan. Sementara itu, satu sumber SPRM memberitahu Malaysia Kini memang tiada serbuan atau penggeledahan dibuat ke atas rumah dan pejabat Sivakumar. Sumber itu juga mengesahkan Sivakumar hadir ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan. Malaysia Kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk pengesahan dan butiran lanjut mengenai perkara itu. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata tiada keperluan untuk Sivakumar direhatkan berhubung siasatan yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Anwar menjelaskan mana-mana pihak tidak boleh membuat telahan sendiri memandangkan ia masih dalam siasatan dan tiada sebarang pertuduhan yang dibuat setakat ini. Dan masih siasatan belum ada pertuduhan. Kalau umpamanya siasatan, saya selaku Perdana Menteri diminta untuk bagi penjelasan. Takkan saya minta otak.
Jadi kita kena bezakan siasatan itu dalam proses itu serah pada SPRM. Kemudian kalau tidak ada penawar, kalau ada penawar itu soal lain lah. Ya. Jadi bagi saya kita tak boleh buat telahan awal. Tapi apa dia prinsip yang penting di sini? Bahawa dalam soal tata kelola bantras rasuah kita tegas dan tidak peduli dia menyinggung siapa, dari sosok mana, dari parti mana. Itu pendirian kita. Tapi dalam kes khusus Menteri Sumber Manusia Saudara Sivakumar, itu tidak wajar kita berikan apa-apa telahan selain daripada kenyataan bahawa beliau telah dipanggil untuk memberikan jawapan terhadap perkara yang dibangkitkan oleh SPRM. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke juga berkata, belum ada arahan untuk Menteri Sumber Manusia itu bercuti. Loke berkata Sivakumar hanya memberi kerjasama kepada SPRM dalam siasatan rasuah mereka mengenai kelulusan pekerja asing. Well, first of all, he is not a suspect yet right now. As far as I know, he's just giving his cooperation as a minister on this case. I mean, as far as we are concerned, he's not a suspect in this case. He's just giving his cooperation. So at this point of time, we will still observe the development. So there is no instruction from the PM for him to take leave at this point of time. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.